adalah ibarat satu tetamu. Tetamu yang akan datang menjengah kita. Setiap tahun Ramadan akan datang. Dan kita ini bagaimana sikap kita bila mana kita nak menyambut tetamu yang mulia ini. Ada orang bila ada tetamu yang nak datang ke rumah, dia akan rasa biasa je. Dia tak ada rasa excited. Kalau datang, mungkin dia tak suka pun. Dia kata, rimas lah, kenapa dia ni datang pula time-time ni. So masa tu kita punya perasaan pun tak berapa positif. Dan sambutan layanan kita terhadap tetamu tu pun mungkin hamba. Ada orang, bila mana datang tetamu tu, dia okey, biasalah, biasa. Bila tetamu datang, dia layan. Dan bila tetamu balik pun, dia tak rasa apa-apa yang special. Dan ada orang yang bila datang tetamu tu, sebelum tetamu tu nak datang lagi, bila dia tahu je yang tetamu tu nak datang, dia dah rasa so excited. Dia dah rasa teruja, menanti-nanti. Dan bila tetamu tu datang, dia layan, dia bagi yang terbaik. Dia ingat Nabi SAW kata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Dia faham dan dia amalkan sungguh-sungguh. Dan bila tetamunya itu berlalu pergi, dia pun berasa sedih. Macam perasaan seorang ibu ataupun perasaan seorang ayah. Kita kalau ada anak yang belajar overseas, dan bila kita dengar anak kita nak balik, sebulan lagi nak balik, anak kita mungkin dah pergi setahun, dah pergi 2 tahun, lama tak pulang-pulang. Bila kita dengar je, bulan depan anak kita nak balik, ayah dan ibu tu dia boleh jadi sangat excited. Semakin kurang, lagi 2 minggu kita nak balik dah. Lagi 10 hari, lagi 9 hari. Kira sampai lusa anak kita dah nak balik. Kita sangat-sangat gembira. Dan bila anak kita balik, kita pun masak yang terbaik, kita bagi yang terbaik. Dan bila anak kita pergi, kita rasa sedih. Macam itulah sikap kita dengan bulan Ramadan. Ada manusia bila datangnya bulan Ramadan, dia rasa macam Allah, bulan Ramadan datang, kacau lah. Kita nak enjoy, kita nak ni, rasa macam tak seronok. Kalau boleh nak je Ramadan tu cepat-cepat habis. Yang kita target ni adalah hari raya. Hari raya tu yang kita nak. Sebab masa hari raya, kita dah letak dalam mentaliti kita yang kita nak pakai baju baru. Ada orang nak beli perabot baru, ada orang nak tukar-tukar semua yang baru. Kita gagal menghayati erti Ramadan. Satu pepatah mengatakan, laisal sa'idu fil 'id liman labisal jadid, wa innamal sa'idu fil 'id liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah kegembiraan pada hari raya itu iaitu orang yang memakai baju baru, tetapi kegembiraan yang sebenar pada hari raya itu adalah orang yang takut dengan hari al-wa'id, iaitu hari yang dijanjikan, iaitu hari akhirat. Kita bila datang Ramadan, ada juga yang macam tak ada perasaan. Bila datang bulan Ramadan, dia macam satu tradisi. Okey, Ramadan datang, it's okay. Tak ada perasaan yang apa-apa sangat. Tak apalah puasa, okeylah puasa. Bila puasa pun kita sekadar je, asalkan kita boleh tahan lapar pagi sampai ke maghrib, tapi kita punya diri tu macam biasa. Tak ada apa-apa perubahan. Kita hidup macam biasa yang kita dah lalui sebelum ini. Ada orang subhanallah, sebelum datang Ramadan lagi dia dah gembira. Macam mana yang masya-Allah PMP kat sini buat. Kita sebelum Ramadan ni mungkin ada lagi 2 minggu, mungkin lebih kurang 2 minggu. Sebelum 2 minggu lagi dah cuba untuk nak minta orang nak buat topik pasal Ramadan, nak suruh kita ingat, charge balik, remind balik pasal Ramadan. Sebab kita rasa nak macam ternanti-nanti kehadiran Ramadan. Bila datangnya, masuknya bulan Ramadan, kita akan rasa macam Masya Allah, ini satu bulan yang istimewa, yang kita nak cuba jadi lebih special pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bila berlalu Ramadan pula, kita akan sedih. Seperti mana para salafus salih dulu. Ulama dulu sampai diriwayatkan, mereka ini 6 bulan sebelum Ramadan,
6 bulan sebelum Ramadan, bukan 6 hari, bukan 6 jam sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya mereka ini sempat sampai ataupun sempat hidup sampai kepada bulan Ramadan. Dan bila dah habis pula bulan Ramadan, 5-6 bulan seterusnya mereka doa pada Allah, terimalah amalan kami ketika Ramadan. Maksudnya dalam masa setahun itu mereka punya fikir, doa tu semua tertumpu pada bulan Ramadan. Lepas Ramadan, doa Allah terima amalan pada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, doa pada Allah semoga sempat hidup lagi sampai disampaikan kepada bulan Ramadan. Itu sikap para salafus salih dulu ketika mana menanti, menunggu bulan Ramadan. Kita hari ini, kalau kata nak minta, ya Allah terimalah amalan aku pada bulan Ramadan, mungkin kita doa pada Allah tu sat je lah kot. Mungkin last day of Ramadan, mungkin sikit-sikit lepas raya, itu pun mungkin kita doa sekejap, lepas tu kita dah tak doa dah. Sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa amalan kita mungkin tak adalah apa yang istimewa sangat bulan Ramadan. Aku rasa macam bulan Ramadan aku ni biasa-biasa je. So aku nak minta Allah terima apa yang aku buat masa bulan Ramadan ni, macam malu lah, macam lah aku ni beramal banyak sangat. Itu nak nampakkan beza antara how kita spend our Ramadan dengan para salafus salih dulu spend Ramadan mereka. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang Ramadan, dalam hadis riwayat Ahmad, dia akan macam kata cakap dengan para sahabat dengan penuh kegembiraan, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak. Ulang-ulang, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, akan datang bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan. Untuk nak hidupkan semangat para sahabat dengan bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW, para sahabat tahu erti di sebalik bulan Ramadan yang mulia. Kita mungkin menganggap bulan Ramadan ini adalah umpama bulan tradisi. Orang-orang Melayu kita biasanya kadang-kadang suka mentradisikan serta-serta amalan. Contoh, bila ada orang bila kata dia nak mula majlis, dia akan okey, dia jemput kepada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz sekian untuk nak membacakan doa. Okeylah kalau kata dia nak bacakan doa, tapi bila benda tu hanya jadi sekadar tradisi, lama-lama orang hanya angkat tangan macam tu je, tanpa ada perasaan. Okey, semua angkat tangan. So, semua angkat tangan macam tak faham pun apa yang didoakan. Sampai akhirnya lari daripada pengertian dan tuntutan berdoa. Bila kita doa pada Allah, kata Nabi SAW, falyazim fil mas'alah. Bila nak minta pada Allah, minta sungguh-sungguh. Maksudnya bila nak minta sungguh-sungguh, kita minta dengan hati kita. Faham. Kalau imam doa pun at least kita faham apa yang imam doa. Sometimes bila benda tu dah jadi budaya, lagi kita hari ni, kita tengok sometimes masyarakat kita, okey hari ni kita nak buat doa sikit supaya anak-anak SPM kita ni boleh berjaya jawab soalan. Tiba-tiba dipanggil imam tu baca doa bahasa Arab, tapi tak ada satu pun selit doa pasal untuk nak minta supaya anak-anak tu boleh dipermudah untuk nak SPM. Sebab budaya tu jadi satu budaya, tak apa doa je lah, tak apa nak doa ni doa bahasa Arab lah yang nampak okey sikit. Sampai akhirnya lari daripada maksud kita berdoa. Dan kita doa lama-lama dah tak ada penghayatan, tak ada unsur-unsur permintaan, kesungguhan dalam kita nak meminta kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sepatutnya itu adalah satu bulan yang special, tetapi ramai orang tak apa, datang bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan. Kata bulan Ramadan ni baru masuk hari pertama bulan Ramadan, 1 Ramadan, kita pergi ke shopping mall, kita pergi ke TV, dah dipasangkan lagu berlalulah sudah Ramadan. Kita kata Ramadan baru masuk hari pertama dah excited, dah pasang lagu-lagu raya berlalulah sudah Ramadan. Semua macam kita nak bulan Ramadan tu cepat-cepat berlalu, biar kita nak pergi kejar hari raya. Itu yang kita punya target. Itu satu muhasabah yang perlu kita renungkan. Sebab bulan Ramadan, kalau kita tengok
berpuasa pada bulan Ramadan, dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadah, kita bersyahadah Allah ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, kita mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan juga melakukan haji. Setiap daripada 5 rukun Islam ini mengandungi ujian yang berbeza. Ujian berbeza. Kalau kita tengok syahadatain, 2 kalimah syahadah, ini benar-benar menguji keimanan kita. Keimanan dalam hati kita, sejauh mana betul-betul kita faham dan kita beriman bahawa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Ramai daripada orang masih lagi tak faham. Dia ucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi sebenarnya hati dia macam, keimanan dia tak tahu. Bila datangnya benda-benda yang meragukan, dia pun macam, kenapa Allah buat aku macam ni? Kenapa Allah bagi orang ni senang, Allah bagi orang aku susah? Bila nak deal dengan Nabi kita SAW, betul ke? Betul. Masih lagi aspek keimanan dalam hati tu tak kukuh. Allah nak uji kita. Bila mana kita faham tentang erti kalimah syahadatain, sejauh mana keimanan ni berada dalam hati kita, itu yang kemudian akan diaplikasikan dengan perbuatan dan juga ucapan. Kalau kita tengok ibadah salat lain pula style dia. Ujian dia terletak pada ujian fizikal. Ujian fizikal solat ni, suka ke tak suka ke, mas pergi solat. Kalau kita ngantuk, balik meeting pukul 3 pagi, mesti kena bangun juga pukul 5 lebih tu, waktu subuh tu, untuk nak menunaikan salat subuh. Walaupun pagi tu sejuk, tidur dalam aircon, bangun, tak boleh kata malah sejuk tak naklah ambil wuduk. Tak boleh. Kena juga rasa sejuk tu pergi ambil air wuduk. Kalau ada air panas tak apa. Kita kena bangun solat 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Kena jaga, alamak Zuhur sat lagi, Asar sat lagi, Maghrib. Kena. Kalau tengah meeting apa pun kena alert. Maksudnya waktu solat kita kena gerak. Ujian fizikal. Ada orang gagal dengan ujian fizikal ni, dia malas. Malas lah hari ni, nak bangun subuh ni, semalam meeting bangun lambat, tak mampu, tak larat. Boleh tak solat baring? Boleh tak Ustaz? Ujian fizikal salat. Bila Allah syariatkan kepada kita tentang zakat, zakat adalah ujian berbentuk harta. Dia tak berapa fizikal, tetapi bila mana kita dah ada harta yang mencukupi nisab, willing tak kita untuk nak memberi kepada orang, berkongsi sebahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ni kepada orang lain? Ada orang, aku dah penat cari duit, tiba-tiba aku nak bagi orang pula. Berat dia untuk nak keluarkan. So zakat adalah ujian untuk nak uji test kita sejauh mana kita willing untuk nak berbuat baik pada orang, macam mana Allah buat baik pada kita. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang layak, yang mencapai nisab. Maksudnya yang mendapat banyak kebaikan dan nikmat daripada Allah. Allah tak salahkan kalau kita nak jadi kaya. Allah kata wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu nak cari akhirat boleh, tapi jangan kamu lupakan bahagian kamu dekat dunia. Dengan syarat, kalau kamu nak cari dunia, Allah kata wa ahsin, buat baiklah pada orang lain macam mana Allah berbuat baik pada kamu. Sikit je. Allah bagi kita 1 juta, Allah cuma nak 2.5 je daripada dia. Kalau kita mampu dah sampai kat situ, kongsikan pada orang, bagi pada orang, yang sebagai atas dasar kita buat ihsan kepada manusia seperti mana Allah berikan ihsan kepada kita. Itu zakat. Bila kita cerita pasal ibadah puasa, ujian yang berbeza. Tadi fizikal, ada ujian hati, ada ujian nak mengeluarkan. Ini ujian menahan diri. Puasa adalah ujian menahan diri. Menahan diri dari apa? Tahu Ustaz, puasa ni menahan diri daripada makan dan minum, daripada masuknya waktu subuh sampainya tenggelam ataupun masuknya waktu maghrib.
Oh itu saja. Yalah. Maksudnya kita tahan lapar lah. Ramai orang faham puasa ini adalah ibadah tahan lapar. Sedangkan puasa adalah ibadah menahan diri. Sebab apa? Menahan diri dari apa? Menahan diri daripada syahwat, menahan diri daripada segala benda yang Allah telah perintahkan kepada kita. Allah larang ni semua kita kena jaga, kita kena ikut. Dalam masa kita mana berpuasa, pasangan suami dan isteri pada waktu siang hari tak boleh berhubungan. Walaupun kita kenapa tak boleh? Allah dah kata tak boleh, tahan. Itu satu bentuk latihan. Dalam bulan puasa, ada orang ajak kita gaduh, ada orang maki hamun kita, ada orang kritik kita, mencarut kat kita. Kita kena tahan, jangan balas balik. Nabi SAW bagi tahu, siapa yang berpuasa, fala yafsuq wala yakhdhab, fa in sabbahu ahadun falyaqul inni saim. Kalau puasa ni jangan kita nak buat benda-benda yang terkeji, jangan nak ucapkan benda-benda yang terkeji. Kalaulah ada orang memaki hamun kamu, au qatalahu, ataupun nak ajak kamu gaduh, maka katakanlah kepada dia, inni saim, aku puasa, I don't want to fight you today, aku tak nak gaduh hari ni. Kita tahan diri sebulan sebagai satu proses untuk nak kita berlatih nak tahan diri. Sebab kita sebelum ni kalau kita rasa kita nak marah, marah je, suka hati. Kalau kita rasa marah, mencarut, maki hamun, suka hati kita. Kalau kita rasa macam nak buat something dosa, kita buat. Kita tak boleh nak tahan diri. Tapi Allah sediakan pada tempoh 30 hari ini supaya kita masuk ke dalam madrasah, sekolah, untuk kita melatih diri setiap tahun. Kalaulah kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan masih tak ada lagi beza antara kita pada bulan Ramadan dengan sebelum Ramadan, ataupun tahun lepas punya Ramadan, tak ada pertambahan, tak ada lebih, ada kebaikan, maka kat situ hilanglah erti Ramadan dalam hidup kita. Maka Ramadan itu hanya akan jadi satu tradisi sahaja. Sedangkan Allah kata dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah kami fardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Supaya apa? Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu dapat menjadi orang yang lebih bertakwa. So ibadah puasa ni Allah tak syariatkan kita melainkan untuk nak kita jadi orang yang lebih baik. Taqwa, yattaqun, tattaqun. Apa maksud taqwa? Kita selalu dengar mungkin yang lelaki-lelaki pergi salat Jumaat, dengar khutbah, imam kata bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita pun okey, sama ada kita angguk tu angguk faham ataupun kita angguk tertidur masa kita khutbah. Tapi kita mungkin tak faham apa maksud takwa. Takwa ini dalam bahasa Arab diambil daripada kalimah asal al-wiqayah. Al-wiqayah ni maksudnya adalah pelindung. Kalau kata ni dengan surau ni, ini adalah dinding, ini adalah al-wiqayah, pelindung, benteng ni. Kenapa Allah gunakan perkataan taqwa? Sebab taqwa itu adalah satu perasaan yang kita letak benteng antara kita dengan azab Allah, yang menjadi benteng antara kita dengan maksiat. Itu taqwa. Satu perasaan. Contoh kalau kita nak buat satu maksiat, kita nak curi, nak cakap, nak mencarut, tiba-tiba aku nak cakap baru Allah murka. Kalau aku cakap ni mungkin dosa besar. Kalau aku cakap ni Allah mungkin azab aku nanti dekat akhirat. Tak jadi, tarik balik. Sebab ada benteng tu. Itulah takwa. Kerana tu Nabi SAW beritahu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sebut dan Nabi tunjuk dekat jantung hatinya. Maksudnya dekat dada kita. Takwa itu di sini. Maksudnya bila kita nak buat sesuatu, this is wrong, I cannot do it.
Itu takwa. Orang yang tak ada takwa, dia belasah je dia buat, yang salah semua dia langgar je dia buat. Itu orang yang tak ada takwa. So ibadah puasa, dia dah menjadi satu sistem untuk nak kita bentengkan diri kita, tahan diri kita supaya kita tak keluar apa benda-benda yang tak baik itu. So itulah Allah kata, jadikanlah puasa ni sebagai benteng untuk nak kita jadi orang yang lebih baik. Kalau dulu kita jenis lapas cakap je, kita main cakap je, nak mencarut pakai carut je. Tapi bila sepatutnya selepas kita melalui fasa madrasah Ramadan, kita akan lebih berhati-hati. Nak cakap, dalam puasa aku dah cuba tahan kan, takkanlah lepas puasa. Itu satu benda yang salah pula. Ada orang, contoh masa bulan puasa, ada orang ajak dia gaduh. Aku puasa bro, tak boleh nak gaduh puasa ni. Bila dah habis Ramadan tu, dah masuk raya, lepas raya tu, mana orang yang cari aku gaduh tu? Jom kita gaduh sekarang. Itu salah juga. Seperti itu juga ada juga sebaru orang, bila masuk bulan Ramadan, boleh pula dia katakan dia stop rokok sementara kan. Siang tu dia bolehlah stop. Tapi lepas Ramadan, tak boleh stop susah nak stop. Tapi masa Ramadan dia boleh tahan. Allah nak bagi uji kita sikit je. Kalaulah kamu boleh tahan saat daripada pagi sampai maghrib, cubalah kamu tahan lagi. Supaya lama-lama nanti kamu akan tinggal lah benda tu. Tapi masa lepas Ramadan, dah tak boleh lah. Tak boleh lah, tak tahan lah. Itu yang Allah nak uji kita. Ada orang masuk bulan Ramadan, okeylah, daripada dia tak bertudung, dia pakai tudung, okeylah, Alhamdulillah. Habis Ramadan, cabut balik. Dah tak tahan lah. Maksudnya dia gagal nak menghayati madrasah Ramadan. Sebab bagi dia Ramadan ni macam satu bulan tradisi. Bila masuk bulan tradisi, kita hormat je lah. Bila keluar lepas Ramadan, back to the nature. Ini satu salah faham tentang bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini satu bulan yang kita kena appreciate, bulan yang biarlah bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas, akan datang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Macam mana kita tidak gembira dengan kedatangan Ramadan, sedangkan Allah dan Nabi SAW telah menjanjikan banyak fadilat-fadilat tentang bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban." Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa ataupun siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada ganjaran Allah yang telah dijanjikan, apa Allah kata? "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi kita nak dapat ganjaran ini, adakah kita betul-betul membangunkan Ramadan ini dengan penuh keimanan kita? Adakah kita betul-betul mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita? Ataupun tidak? Kita nak dapatkan ganjaran diampunkan dosa oleh Allah. Sebab boleh jadi yang diampunkan itu dosa besar, boleh jadi juga dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu insya-Allah dengan segala amal yang saleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Tetapi dosa yang besar tidak akan diampunkan melainkan dengan taubat. Dan taubat itu dia ada satu perasaan, pengharapan semoga Allah ampunkan dia. Dia tak mau lagi ulang balik kesilapan yang lalu. Dan benda itu kita boleh dapat daripada madrasah Ramadan. Kalau betul-betul kita puasa, kita membangunkan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan, dia boleh menggantikan maksud taubat itu sendiri. Ibadah haji pun sama. Sebab tu Nabi SAW sebut Al-Hajjul Mabrur, siapa yang mendapat haji yang mabrur, maka dia akan kembali seperti mana dia baru lahir daripada perut ibu. Maksudnya bersih daripada dosa kecil dan dosa besar. Sebab nak buat haji yang mabrur ni sangat susah. Dalam haji ni dia menghimpunkan semua bentuk-bentuk ujian yang tadi kita dah sebut dalam rukun Islam yang lain. Dalam haji ini dia menguji keimanan kita dalam hati kita. Dalam haji ni ada ujian fizikal. Susah haji ni kan, semua pernah pergi haji. Siapa yang buat haji ni, dia kena tahan diri kita. Mana boleh buat haji? Nabi pun kan dalam Quran Allah kata, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang buat haji ni,
Janganlah dia cakap benda-benda yang keji. Janganlah dia nak bergaduh dengan orang lain. Janganlah itu, janganlah ini. Kena tahan diri. Banyak pantang larang. Pantang larang tu ujian menahan diri. Dalam haji ni semua ada. Haji juga melatih diri kita untuk nak memberi. Sebab bila kita nak buat haji ni, kos dia bukan murah, kos dia mahal, kos dia mesti ada orang menabung daripada awal, nak spend a lot of money untuk nak buat haji. Jadi haji itu sendiri kalau kita boleh betul-betul jaga untuk dapatkan haji yang mabrur, maka dia boleh menjadi seperti taubat kita. Allah akan ampunkan segala dosa kita yang telah lalu dan kita akan kembali suci seperti mana kita baru dilahirkan. Maka puasa ini salah satu daripada aspek untuk nak kita melatih diri nak menahan diri kita. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis-hadis menyebut banyak ganjaran-ganjaran bagi orang yang betul-betul menunaikan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Antaranya adalah mereka ini akan disediakan satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan bila mana orang yang berpuasa ini datang akan diseru, siapa di sini yang betul-betul daripada kalangan orang yang berpuasa, maka mereka itu akan dipanggil untuk masuk daripada gerbang Ar-Rayyan, dan kemudian bila dah habis maka pintu itu akan ditutup dan tak ada siapa lagi akan masuk daripada situ. Hari ini kita mungkin tak boleh imagine kalau saya kata dia masuk daripada pintu gerbang Ar-Rayyan, mungkin ramai kata Rayyan macam mana, kita terbayang satu pintu gerbang istana, kita pun tak. So apa yang special kalau kita masuk daripada gerbang tu? Mungkin yang ini yang mungkin ada terlintas dalam sebahagian daripada kita. Sedangkan bila kita kata dalam syurga Allah nak bagi, yang itu kita tak payah question, sebab kita tak akan mampu nak imagine. Bila Allah bagikan ganjaran syurga itu bagi certain amalan, kita boleh tahu ini satu benda yang tak boleh nak kita bayangkan. Allah dah kata a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah kata, aku telah sediakan bagi hamba-hamba aku yang saleh syurga. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga itu something yang kita tak boleh nak imagine dengan hati kita ni, fikiran kita tak boleh nak terbayang. Yang tak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tak pernah kita dengar dengan telinga kita. Kalaulah saya tanya kat sini, hadirin hadirat semua, apa sungai yang paling cantik? Semua akan kata, Ustaz, saya rasa sungai Janda Baik. Tak, saya tengok sungai dekat Switzerland tu yang cantik. No, saya tengok kat New Zealand tu yang cantik. Semua ini jangan kita comparekan dengan syurga Allah, sungai yang ada dalam syurga Allah. Tak. Kalau kata dalam syurga Allah tu, Allah kata akan diberikan perhiasan daripada batu sekian, daripada emas, kita jangan samakan emas itu dengan emas yang ada pada hari ini. Sebab bila kita boleh bayangkan, maksudnya itu dah terlintas dalam fikiran kita, itu dah terlihat oleh mata kita. Sedangkan syurga itu something yang tak pernah kita terlihat, ataupun yang tak pernah kita dengar, ataupun tak pernah kita boleh membayangkan dia. So it must be something gerbang yang too amazing untuk nak kita imagine, tapi kita beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Macam mana kita tak gembira dengan bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah satu bulan peluang untuk nak kita mendapatkan doa yang mustajab. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW menyebut salah satu daripada doa yang tak ditolak adalah doa orang-orang yang berpuasa. Macam mana Allah nak tolak? Tapi kita kena ingat, doa yang puasa ni, maksudnya puasa ni betul-betul orang yang menahan diri dia, orang betul-betul orang yang menunaikan hak puasa itu. Bukannya hanya sekadar dia puasa, dia masa puasa dia tetap buat benda yang sama, maksiat-maksiat yang dia buat dia pun dia terus. No. Sebab bila kita dah mampu menahan diri kita, kita tahan diri sebab apa? Kita tahan diri kita daripada benda-benda yang Allah larang ni because of Allah yang perintahkan itu. Kita tinggalkan benda-benda yang kita mungkin suka buat. Kerana apa? Kerana Allah yang telah menegah kita. Kita buat tu semua kerana Allah. Kita tinggalkan, kita lapar dan dahaga, ini semua kerana Allah. Sebab tu Allah Azza wa Jal sebut dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan
Anak Adam yang dilakukan, lain apa kita nak buat, nak ini, nak kita tolong orang ni, semua adalah untuk dirinya sendiri. Yang mana kalau dia buat satu kebaikan, Allah akan bagi 10 kebaikan yang boleh berganda-ganda hingga 700 kali ganda. Kecuali puasa. Allah kata fa innahu li wa ana ujzi bihi. Kecuali puasa, kerana puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan mengganjari dia. Nak mengganjari seseorang itu Allah tak letakkan limit. Kalau Allah tengok subhanallah, dia ni masya-Allah orang yang memang betul-betul menunaikan hak puasa itu, Allah boleh bagi unlimited, boleh bagi much bigger daripada certain amal saleh yang lain. Allah kata wa ana ujzi bihi. Jadi puasa ini, bila Allah nak bagi something yang tak dispesifik ataupun dilimitkan, maka apatah lagi kalau Allah nak kabulkan doa kita. InsyaAllah doa orang yang berpuasa itu adalah antara doa yang makbul. Dan antara waktu yang makbul untuk nak kita dapatkan doa yang mustajab ini, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inda fitrihi, iaitu ketika mana kita berbuka. Masa nak berbuka tu, detik-detik akhir tu, 5 minit, 10 minit yang terakhir sebelum kita berbuka, spendkan diri kita, ajar kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk nak doa. Kadang-kadang kita tengok masa nak tunggu azan ni, ada sebahagian yang tunggu azan dengan tengok drama TV. Sebab drama TV pukul 7, nak buka puasa tu 7.26 minit. Jadi tengoklah dulu drama sampailah nak masuk iklan. Sebentar lagi akan berkumandanglah azan yang menandakan telah bukanya, telah berbuka, telah tibanya waktu berbuka puasa. Okey, jom, semua cendok nasi. Habis. Waktu itu berlalu begitu sahaja. Ajarkan kepada keluarga kita, kalau nak tengoklah juga 10 minit before to stop, you doa pada Allah. Kalau teringin juga nak tahu kesudahan bulan Ramadan tu, tahan diri. Nak ni kesudahan cerita telemovie, drama tu, tahan diri kita. Sebab apa? Kita tahu this is the time yang Allah berikan kepada kita untuk nak mendapatkan doa yang mustajab. Kita buat ni kerana Allah. Jadi Allah mesti akan nampak dan Allah juga pasti akan reward kita. Doalah apa-apa sahaja yang diinginkan. Itu antara waktu yang sangat mustajab. Itu fursah ataupun peluang yang hanya kita akan dapat pada bulan Ramadanul Karim. Macam mana kita tak gembira dengan bulan Ramadan? Sebab pada bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan satu bulan, yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai satu hidayah. Bulan ini sepatutnya bulan yang kita cuba untuk nak mencari hidayah daripada Rabbul Alamin. Bulan yang kita kena spend time kita lebih daripada ini saya selalu kadang saya nak bagi tahu. Allah berikan kita nikmat. Apa antara nikmat besar Allah bagi pada kita? Kesihatan dan masa yang lapang. Allah telah, setahun kita ada berapa hari? Kita ada 365 hari lebih kurang. Allah telah kurniakan kepada kita 365 hari satu tahun. Dalam masa 365 hari satu tahun tu, Allah cuma nak minta kita spend 30 days, 30 hari untuk nak kita spend lebih sikit untuk Allah Rabbul Alamin. Takkan tak boleh. 30 daripada 300 only 1/10, ataupun mungkin 1/11 ke lebih kurang. Itu sahaja kadar yang Allah nak minta daripada kita. Setelah sepanjang tahun kita spend, kita sibukkan diri kita mungkin dengan dunia, mungkin dengan maksiat, mungkin dengan lain-lain macam, takkan tak boleh dalam masa 30 hari satu bulan ini Allah nak minta 1 bulan daripada 12 bulan. Aku nak minta supaya engkau specialkan sikit, ingat pada aku, buat something yang lebih sikit. Oh, ni sebulan kot, takkan lah. Macam baru-baru ni saya ada bersembang dengan seorang sahabat. Dia ni seorang usahawan lah. Dia dulu dia masih ada perasaan, sekarang ni Masya Allah dia dah berubah semua.
Tapi bila dia cakap dengan saya, Ustaz, sekarang ni saya sedih, saya tak dapat nak pergi umrah pada bulan Ramadan. Dia kata sejak saya pergi, saya dapat sekali bulan Ramadan umrah, masa tu baru saya tahu betapa nikmatnya. Bila sampai saya kat sana, saya dah lupa semua dunia-dunia yang saya ada. Saya terlupa bisnes-bisnes yang saya ada. Sebelum ni Ustaz, bila saya fikir, dulu saya nak pergi bulan Ramadan tu saya rasa berat. Bila ada kawan ajak, jomlah kita spend 10 malam akhir, jomlah kita pergi Ramadan dekat Mekah ke Madinah. Saya rasa gila kerja tengah bertimbun kot. Kalau aku pergi ni, entah mungkin lingkup bisnes aku ke apa, fikir macam tu. Sampailah bila saya sendiri merasakan dia, barulah saya tahu subhanallah, tak ada efek pun bisnes aku. Maksudnya tak jatuh miskin pun. Dan sometimes Allah bagi lebih lagi, Allah gantikan lagi. Dia kata alhamdulillah dapat duduk sana 2 minggu tu, satu ketenangan. Kalau boleh saya dapat duduk sana sebulan, saya nak duduk sebulan. Tapi bagi orang yang tak merasai nikmat Ramadan ni lagi, dia akan rasa, ya Allah, kalau aku spend time sikit untuk Allah time ni, mesti kerja-kerja aku tergendala. Mesti ada benda yang stuck sana dan sini. Kalau tak, kita duk kata dalam bulan Ramadan banyakkan ibadah, banyak membaca Al-Quran, salat qiyamul lail. Ustaz, kalau saya duk qiyamul lail malam-malam Ustaz, esok pagi saya nak pergi kerja tak fresh Ustaz. Macam tu pula kan. Okey, Ustaz kata saya kena mengaji Quran Ustaz. Kalau saya mengaji Quran sana sini Ustaz, macam mana saya nak buat kerja-kerja lain? Dia tak ada nak bagikan masa dia untuk Quran tu lebih sikit daripada bulan-bulan yang lain. Tak willing untuk nak sacrifice. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahmatullahi alaih, yang wafat pada tahun 124 Hijrah. Syahrul Ramadan, syahrul Quran wa syahrul it'am. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan adalah bulan memberi makan. Dan itulah apa yang direbut oleh para salafus salih dulu. Masuk bulan Ramadan, memang nampak simah ataupun simbol Al-Quran dan juga simbol membantu orang, memberi makan kepada orang-orang yang susah, yang memerlukan. Masuk Ramadan. Kalau hari ni bila kita sebut kan, kalau saya nak cerita macam mana para ulama dulu spend their times dengan Quran. Al-Imam Syafi'i akan khatam Al-Quran pada bulan Ramadan 2 hari sekali, sebahagian ulama 3 hari sekali, ada yang 1 hari sekali boleh khatam Quran. Kita hari kalau dengar, biar betul Ustaz. Saya mak sendiri pun pernah tanya, nak tanya sikit, macam mana kata dia boleh hafal, apa dok boleh khatam Quran 1 hari, aku nak baca pun terkial-kial ni. Saya kata, dah baca macam mak memang. So saya kata, cuba kau testing sikit, aku nak dengar kau baca satu muka ni berapa minit boleh dapat. Betul? Saya pun baca. Bila dikira masa, boleh ni kita, maksudnya dengan bacaan saya tu, insya-Allah kalau non-stop 15 minit tu boleh habis 1 juzuk. Saya kata just gandakan je lah dengan 30 juzuk satu hari boleh. Habis tu takkanlah nak duduk je mengaji Quran. Bulan Ramadan ni speciality dia is Quran, dan bulan kita bersedekah mak. Larat ke aku nak ngaji, nak habiskan 1 juzuk ni pun tak larat mak. Kita hari ni rasa tak logik. Tapi cuba kita tengok manusia sekarang dengan handphonenya macam mana. Kan, kita tengok anak-anak muda kita sendiri pun, maybe kalaulah dia buat calculation, tempoh kita akan screen, akan baca WhatsApp, Facebook dan sebagainya, Instagram, YouTube ke apa semua benda ni, mungkin mencecah entah berbelas jam satu hari silap-silap. Saya kata macam itulah keadaan para salafus salih dulu dengan Al-Quran. Tukarkan benda ni, switch je dengan Quran. Ataupun tak apa lama, tak nak tukar, ada apps Quran dalam tu, boleh baca. Aku tak nampak kecil sangat. So maksudnya, macam mana kita spend time, kita fokus kita dengan sesuatu tu pada zaman kita, begitulah para salafus salih dulu dengan Al-Quran. Ustaz, mana lagi elok
Saya nak baca slow-slow, tadabbur, ataupun saya nak baca sampai habis. Kat sini saya katakan ada keadaannya. Umumnya nak khatamkan Al-Quran ini, dia ada dua jenis khatam. Yang pertama kita kata khatmatut tadabbur. Kita khatam Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur ni maksudnya kita cuba nak memahami Al-Quran, kita cuba belajar tafsiran dia slow by step untuk nak kita amalkan. Ini para salafus salih dulu dia akan buat dalam masa setahun. Dalam masa setahun ni kita fokus untuk nak tadabbur Al-Quran. Tetapi ada jenis yang kedua dinamakan sebagai khatmatul qiraah. Kita khatam Al-Quran dengan bacaan. Yang ini para salafus salih dulu khususkan banyak pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dia akan baca speed. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Habis. Dia akan fokus pada bacaan. Habis tu Ustaz, saya ni nak baca macam tu lagi baik ke saya nak baca slow-slow ni macam ni, tadabbur ni lagi baik? So saya kata it depends on orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya tu dia macam para salafus salih dulu, sebelum Ramadan 11 bulan tu dia memang rajin tadabbur, dia memang ada kelas-kelas dia ikut ni semua, then fokus on Ramadan untuk nak dapatkan pahala khatam secara bacaan. Tapi kalau 11 bulan dulu nak baca Quran pun tak benar, ataupun nak usaha untuk nak tadabbur Quran pun tak benar, tak apalah, Ramadan ni spend lah time tu Quran tu dengan tadabbur. Sebab tadabbur ini penting untuk nak kita faham, untuk nak kita cuba amalkan. Ulama' dulu tak apalah, it's okay, sebab mereka ni overall dia memang faham Quran tu. So bila baca tu laju pun dia faham, dia baca dengan kefahaman. Tapi hari ni kita tengok kepada nature dan tabiat kita. Yang penting, it doesn't matter kalau kita nak khatam secara bacaan ataupun nak cuba nak tadabbur Al-Quran, but kita tengok dengan penggunaan masa kita. Time kita sejauh mana, selama mana kita spend our time with Quran. Itu yang penting. Tak apa, terkedik-kedik ke, slow ke, satu hari dapat 5-10 ayat tadabbur pun tak ada masalah. Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, al-mahiru fil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran ini, darjat mereka di akhirat kelak akan bersama dengan para malaikat yang tinggi. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq kutiba lahu ajran. Tetapi siapa yang terkedik-kedik, merangkak-rangkak nak membaca Al-Quran dalam keadaan yang susah, maka Nabi kata dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala dia baca tu, satu pahala dia cuba untuk nak membaca, cuba untuk nak mengatasi kesukaran dia membaca Al-Quran. Masa Ramadan ni lah masa yang kita spend. Saya ingat dulu kalau sebenarnya kita semua tak nafikan tempat yang the best place untuk seseorang itu merasai suasana Ramadan adalah di Madinah dan Mekah. Itu memang suasana yang kita tak dapat di mana-mana. Mekah dan Madinah, alhamdulillah Allah berikan saya sedikit kesempatan masa belajar dulu dekat sana untuk nak merasakan suasana Ramadan. Kalau dulu saya dekat Madinah 5 tahun, dekat Riyadh lebih 4 tahun. Riyadh tu walaupun ibu kota dekat Saudi tu pun ada difference sikit daripada Madinah dan Mekah. Dia punya environment, suasana tu ada, tapi tak seperti di Madinah dan Mekah. Bila masuk Madinah Mekah, subhanallah, even kita tengok merata-rata orang akan jalan, akan baca Quran. Kadang dibawa yang kecil tu, sambil tunggu nak makan, dia orang baca ngaji, sambil nak tunggu nak berbuka, mengaji. Berjalan-jalan kaki dekat ni, kadang-kadang duk mengaji. Sampai ada orang yang iktikaf daripada awal tu, dia memang dia cuba hafal. Dan masya-Allah, ada saya kenal seorang pelajar tu daripada Syria. Dia try hafal Quran dalam masa 1 bulan tu, dia berjaya tau. 1 hari tu dia memang dia memang all out lah. Daripada pagi sampai tengah malam sampai tarawih ni semua dia akan hafal. Dia hafal 1 juzuk. So dia cuba hafal siang hari tu 1 juzuk. Malam bila imam baca juzuk pertama, dia cuba untuk nak
refresh. Dia all out. Kita rasa macam mustahil. Tak mustahil sebenarnya. Dia kalau lah kena lah pada cara, tempat dan suasana dia. Dan ada orang yang kita boleh tengok dekat Masjid Nabawi, dia mengaji. Ini mungkin kita kata, Ustaz, saya mana tak boleh buat macam tu, Ustaz, saya kerja, Ustaz, kan? Tak apalah. Fattaqullaha mastata'tum. Setiap daripada kita cuba bertakwa kepada Allah dengan semampu yang kita boleh. Tapi ada seorang pakcik ni, subhanallah, pakcik tua tu, dia duduk daripada habis tarawih tu, dia mengaji, lepas tu dia tertidur sekejap, lepas tu dia bangun, dia ngaji lagi siang, habis 30 juzuk habis tu. Memang ngam-ngam, time-time nak dekat berbuka, ngaji. Bayang kita sebulan dia boleh konsisten buat macam tu, hari-hari dia khatamkan satu kali tu. Kita kata, Masya Allah, how strong pakcik tua ni. Kita yang muda dia pun rasa macam, kita bukan tak mampu, tapi hati kita ni yang tak mampu. Sebab kata Allah Azza wa Jal, mereka ini tidak buta mata dia, tetapi mereka ini buta mata hati dia. Kita ni banyak tak mampu tu sebabkan hati kita lemah. Kita tak ada passion, kita tak ada semangat. Tapi kalau kita nak sesuatu tu, kalau apa yang kita nak tu kita boleh buat. Tapi bila kita tak nak, kita rasa macam tak apa nak, itulah yang akan slack sana dan sini. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang tadi kita kata adalah syahrul it'am. Bulan kita beri makan, bulan kita bagi bantuan, bulan lah nak tolong orang apa sahaja. Ini bulan dia. Sebab tu Nabi SAW, subhanallah, kalau saya tanya, siapa manusia yang paling dermawan sekali pernah kita kenal? Mungkin ada orang kata Kak Shima, mungkin ada orang kata ini pula, mungkin ada orang kata Abu Bakar, sahabat Nabi, ada orang kata Uthman, ada orang kata Abdul Rahman bin Auf. Sometimes kita lupa sebenarnya manusia yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW ni, dia kata manusia yang paling dermawan aku pernah nampak. Kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan aku pernah kenal. Tetapi dia kata wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi dia Nabi ni menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan. Sampaikan dia punya dermawan tu lebih laju daripada angin kencang yang menerpa. Maksudnya whatever kan datang, nak ambil. Sebab Nabi SAW has nothing to lose. Banding dengan kita, too many things to lose. Kalau aku bagi ni, habis kereta aku. Kalau aku bagi ni, macam mana aku nak bayar duit ini? Kalau aku bagi ni, habislah aku punya rumah. Kita so many things yang kita boleh kehilangan bila kita memberi. Kita rasa begitu. Nabi hilang lah. Nabi SAW satu hari dia berjalan dengan Abi Dhar. Bila Nabi SAW kata, nampak tak bukit Uhud tu? Bukit besar gitu. Nabi kata, manusia ni kalau ada gunung emas tu, dia miliki satu gunung emas tu, mesti nak gunung yang lain. Tetapi aku, kalau aku ada gunung emas macam tu, aku tak akan biarkan dia lebih daripada 3 hari. Melainkan aku akan bagi sini, aku akan bagi, melainkan sedikit untuk nak aku bayar hutang aku, ataupun untuk nak aku memenuhi keperluan aku. Dalam masa 3 hari, kalau Nabi ada emas sebesar gunung Uhud tu, semua dia akan bagi. Something yang we cannot ever do it. Kalau kita ada duit emas macam tu, nak ke kita bagi semua? Memang tak lah. Aku dah ada gunung emas, takkan aku nak. First I have to buy Ferrari, and then my dream car Lamborghini, and then if I want to give a car, I will give kancil for you. Itu kita. Tapi Nabi SAW is different. Dia kata, sampai seorang sahabat Hakim bin Hizam dalam hadis riwayat Bukhari, dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Masa tu dia barulah dalam zaman Islam dia. Ya Rasulullah, bagi aku sikit. Orang macam tu lah, dia orang sangka Nabi mesti kaya. Kalau Nabi nak kaya boleh lah, sebab dia ada peruntukan. Harta rampasan perang tu dia ada 1/5. Nabi tak dapat zakat, tak boleh. Nabi dan family Nabi tak dapat zakat. Tapi Nabi boleh dapat harta rampasan perang. Kalau ikut kaya.
Tapi Nabi ni, I don't care, I don't want to be rich. Itu sifat dia. Bukan salah untuk nak jadi kaya, tapi for Nabi, I don't want. Sebab apa? Dia kata, aku dah tengok something much yang jauh lebih berharga daripada harta dunia dan seisinya. So I don't want. Nabi dah pernah pergi Isra' dan Mi'raj, dah dibawa ke 7 langit yang tinggi sana, dah tengok macam-macam benda yang kita tak boleh nak bayangkan. Nabi dah diperlihatkan syurga Allah yang penuh dengan keindahan. Nabi dah diperlihatkan dengan azab neraka yang penuh dengan kengerian. Nabi dah lihat, Nabi dah tahu apalah bandingannya antara dunia ini dengan akhirat. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abi Daud, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah lama saqa kafiran minha syarbata ma." Kadang kita duk fikir kan, kita kata, kenapa Allah jadikan orang-orang tak beriman ni kaya? Kalau kita tengok majalah Forbes ke Forbes, saya tak tahu macam mana nak sebut dia, Forbes, senarai orang-orang yang paling kaya, orang bukan Islam. Kebanyakannya monopoli daripada yang top-top tinggi ni orang bukan Islam. Kita fikir, kenapa dia kaya? Aku yang solat rajin ni, aku yang selalu datang kelas ni pun tak kaya-kaya. Kita menyangka tanda Allah sayang adalah Allah bagi kekayaan. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu, kalaulah dunia ini, kekayaan dunia ini bernilai di sisi Allah, walaupun dengan seberat sayap nyamuk ni memang tak rasa apa lah, lama saqa kafiran minha syarbatan, Allah tak akan bagi minum seteguk pun air pada orang kafir. Tapi sebabkan dunia ni tak bernilai bagi Allah, nothing. You kafir, ambil. You beriman, ambil. You tak beriman, ambil. Ambil je. Tak ada nilai pun, ambil. Macam kita, kalaulah benda tu bernilai bagi kita, kita nak bagi, mesti kita akan fikir, siapa yang kita nak bagi ni? Mesti orang yang special bagi kita kan. Aku nak bagi hadiah besar ni, aku nak bagi kereta aku ni pada dia. Mesti kita fikir, takkanlah kita nak bagi kereta kita tu pada someone yang kita tak kenal, yang mungkin tak ada nilai dalam hidup kita. Tak, mesti kita bagi someone yang kita kenal, someone yang kita tahu insya-Allah dia akan gunakan kereta ni pada jalan kebaikan, dia akan appreciate. Kita akan bagi tu. Tapi kalau benda-benda yang kita tak bernilai, katakan gula-gula, bagi kebanyakan daripada orang dewasa kita ni, gula-gula ni tak ada apa kan. Nak bagi gula-gula ni kita bagi je. You nak ambil, you bukan Islam, ambil. You jahat, ambil. Oh, nak lollipop, ambil. Tak kisah pun kita nak bagi siapa-siapa. Macam itulah dunia di sisi Allah, tak ada apa. So Allah kata, you kafir, ambil you ni. Sebab tu bila Nabi Ibrahim doa, ya Allah, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini satu negara yang haram, yang amin, yang aman, dan kurniakanlah kepada penduduknya yang beriman rezeki-rezeki dan hasil-hasil yang besar. Allah kata, qala wa man kafar, aku akan bagi juga pada orang yang kafir. Sebab itu semua hanyalah sebagai satu penundaan. Sa'umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Di dunia ni aku bagilah, nanti dekat akhirat nanti aku akan tarik, heret mereka semua ni akan kembali kepada tempat asal atau tempat tujuan mereka, iaitu api neraka. Sebab tu Nabi SAW don't mind. You nak ambil. Hakim bin Hizam minta kali pertama, bagi. Yang kedua, kali kedua dia datang balik. Ada orang ni dia suka kan datang, minta selamba, dia tak malu, bagi, tak ada buat muka pun, ambil. Kalau kita ni, bukan ambil ke tadi? Dia datang lagi kali ketiga minta, Nabi bagi lagi. Kalau kita, berapa banyak kali nak minta? Kau scammer? Terus akan macam tu lah. Tapi Nabi tak ada. Sampai kali keempat dia datang, Nabi kata, kalaulah aku ada lagi apa-apa di sisi aku akan bagi. Tapi aku dah tak ada dah sekarang ni. Maksudnya dah habis dah bagi. Tapi apa boleh bagi adalah nasihat. So Nabi bagi dia satu nasihat, yang mana Hakim bin Hizam sentap, dan dia memang insaf, dan sampai lepas tu dia tak pernah minta dan ambil lagi harta orang. Itu Nabi kita SAW. Sebab tu Nabi ni bila bab memberi bulan Ramadan ni nothing, dia bagi je apa yang ada, dia bagi. Sebab dia tahu dah apa yang akan menanti dekat akhirat. Kita ni satu masalah sebab kita tak nampak.
Kita tak nampak tu, iman kita tu belum cukup, yakin lagi. Kita tak cukup, alah aku bagi ni miskin aku ni, macam mana. Contoh Allah kata dalam Quran, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu belanjakan di jalan kebaikan ini, Allah pasti akan memberikan balasan ataupun memberikan gantian. Yukhlifuh, gantian. Kalau kita fikir, ya, kalau aku bagi phone ni kat orang, siapa yang nak belikan aku balik? Dah terfikir dah macam tu kan. Ketidakkeyakinan tu ada. Dari sudut macam mana nak ganti? Bentuk gantian tu macam mana? So kita tak berapa confident nak bagi. Tapi mereka yang tahu dan beriman dan yakin, memang sebab itu Allah akan ganti. Dan gantian Allah tu datang dalam pelbagai bentuk yang kita tak sangka-sangka. Kalau kita tengok, kita tanya sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, apa yang membuatkan mereka ini very addictive untuk nak bersedekah? Tapi Masya Allah, Allah always murahkan rezeki dia, macam-macam Allah bantu, kesenangan dan sebagainya. Sebab mereka dah merasakan janji Allah ni, dia dah beriman dengan janji Allah ni. Kita tak. Sebab matematik manusia ni, 4 tolak 2 sama dengan 2, 2 tolak 2 sama dengan kosong. Kalau kita ada RM200, kita bagi RM200, kosong lah. Maksudnya miskin dah kita, dah tak ada apa dah. Tapi matematik Allah different. Probably bila kita bagi RM200, tiba-tiba Allah ganti dengan RM2 juta. Oh, bila sebut pasal ni saya teringat. Dalam 2-3 minggu lepas saya ada jumpa dengan seorang sahabat. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang ni Allah, dia very very wealthy man lah, Masya Allah. Tapi dia cerita pada saya masa beberapa tahun lepas, masa dia masih lagi miskin. Masa tu dia kata dia dah usaha, dia nak berniaga, tapi tak jadi. Dia dah usaha sana sini, tak jadi. Dia ada nak buat bisnes dengan Pak Arab, tak jadi. Sampailah dia menangis-nangis lah. Dia dah menangis, dia rasa down, depression. Sampailah satu hari tu dia call somebody, dan dia nak mengadu nasib dia. Dan orang tu kata kat dia, lepas dah dengar, dia kata berapa duit yang dia ada. So dia kata, dia check dompet dia kata saya ada RM200 lagi dalam dompet ni. Itu je ada, ini saja yang ada. So orang tu nasihat kat dia, sahabat tu nasihat kat dia, sedekah semua RM200 ni. Dia rasa masa tu, aku cuma tinggal 200 ni, tiba-tiba dia suruh aku sedekah 200 habis tu malam ni aku nak makan apa? Tapi dia percaya sahabat dia tu, dia bagi. Dia tak ada macam niat apa-apa, dia cuma ikut je nasihat, dia bagi RM200 tu pada siapa-siapa. Dan dia kata amazingly, subhanallah, esok ada kawan call dia, Syekh, ni ada seorang Pak Arab nak datang jumpa. Dia pun pergi tengok-tengok. Dia kata ada satu bisnes yang Pak Arab tu nak buat. Pak Arab tu bagi dia 2 juta. Daripada dia bagi 2 tu, dia bagi 2 juta. Dia kata that is the moment yang change his life. Dia kata lepas daripada tu, dia kata subhanallah, dia punya insaf sampai sekarang dia pegang dengan dia punya, dia apa yang bila dia dah faham, dia kata subhanallah, dia akan pergi, dia akan bagi orang, dia akan ni, bagi dia itu dah jadi dia punya part of his life. Dan dia kata subhanallah, tak putus-putus, sedangkan sebelum ni baru je dalam keadaan depression, baru dalam keadaan tension dan sebagainya. Tapi Allah memang gantikan. Tapi jangan pula nanti bila kita nak sedekah tu tak ikhlas kan. Dan lagi nak bagi ni, yes aku nak esok duit aku ni jadi 10,000. Tak boleh lah macam tu. Itu tak ikhlas. Kita buat ni, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Maksudnya kita beriman. Kita kata Allah akan berikan balasan kepada kita. Tak apalah, apa juga bentuk balasan Allah nak bagi pada kita, kita terima. Dan kita mengharapkan akhirat itu balasan yang lebih utama. Tak apa, aku lebih nak kalau Allah bagi aku syurga, Allah bagi aku ganjaran ke akhirat. Itu tak apa. Itu tidak mencalakan erti keikhlasan. So itu bulan Ramadan. Dulu masa dekat Madinah, subhanallah, orang Arab ni kalau pemurah dia dahsyat, pemurah dia. Masa bulan Ramadan tu sometimes ada office buka. Ditulis, ditampal kat bawah tu kan, siapa yang memerlukan sila naik atas. So bila naik atas tu dia masuk, dia tanya-tanya sikit, lepas tu dia bagi duit.
Ada orang Arab tu, dia masuk masjid yang tengah nak berbuka puasa ni, dia bawa macam satu beg penuh dengan duit. Lepas tu dia datang kat seorang ni, satu benda je dia buat. Dia pegang janggut orang tu. Lelaki lah. Lelaki tu dia pegang janggut orang tu. Okay, yang ni aku bagi 500. Dia pergi orang ni. Ni kenapa kamu potong? Ni ambil 250. Dia macam tu je, dia bagi. Ada satu imam kat sana, masya-Allah, Arab ni macam-macam. Dia imam, dia pun kaya, dia pun businessman. Yang ni syekh yang mengajar, dia lah ada mall. Saya ingat ada satu syekh, dia imam, kaya lah dia. Dia solat ni kat satu masjid, orang memang tahu, pelajar-pelajar memang tahu. Dia 10 malam akhir, dia akan bawa berkepuk-kepuk duit 500 rial. 500 rial masa tu lebih kurang 500 ringgit kita lah. Berkepuk-kepuk letak dalam poket. Pelajar memang daripada berbuka tak berganjak daripada saf pertama tu, daripada maghrib sampai isyak. Sebab apa? Habis dia tarawih, dia pusing belakang, dia salam, dia bagi setiap seorang 500. Hari-hari 10 malam akhir tu. Memang kata, berajin pelajar-pelajar ni ya. Dia kata duduk saf pertama daripada berbuka ni, tak berganjak. Itu subhanallah. Ada satu syekh ni, dia mengajar saya tafsir dulu. Kita mula tu tak kenal dia kan, tak kenal lah background dia. Dia tanya, kenapa tak ada siapa-siapa yang kamu nak minta aku apa-apa? Kita katalah, kenapa nak minta pula Syekh? Tak adalah. Dulu-dulu ada pelajar-pelajar minta juga kat aku bantuan-bantuan. Kenapa kamu tak nak minta apa-apa? Ya, entah Syekh nak bagi ke? Dia kata, iyalah. Dia kata, aku ada mall. Aku ada mall. Ada satu antara mall baju yang very well known dekat situ. Kita kata, kaya juga Syekh ni. Banyak. Ada Syekh tu kat sana, dia own Movenpick yang dekat Madinah. Abdul Muhsin Al-Muhaisin. Kalau orang Madinah tak ada siapa tak kenal dia. Dia Syekh mengajar, masa tu dia ajar saya fiqh muamalat. Dia sempoi aja. Tapi kelakar lah bila kita mengajar dia, tapi nampak jam dia mahal. Cuma perwatakan dia tu macam orang tak perasan. Saya punya kawan-kawan yang rasya-rasya ni bingung-bingung sikit. Bila dia syekh tu tengah mengajar, jam mahal ni mesti orang bagi dia hadiah kan. Lepas tu syekh tu adalah bila dia cerita pasal muamalat ni semua, dia ada kata dekat certain negara dia pergi, di negara dia pergi sini, dia pergi negara. Kawan-kawan ni yang memang ini mesti ada orang sponsor dia ni pergi sana ni kan. Sekali bila dia tengok syekh tu bila nak balik tu, dia balik, dia punya merce dia masa tu the S-Class yang the latest lah pada zaman tu. Wah, siapa syekh ni? Korek, dia own Movenpick tu yang dekat Madinah tu. Dan lagi dahsyat, masya-Allah, rupanya syekh ni dia beli bangunan apartment, ada satu bangunan saya lupa nama dia. Bangunan tu dia belikan untuk dibagi pelajar-pelajar ni duduk. Tinggi tu, antara yang tinggi dekat Madinah bangunan tu. Rupanya dialah yang sponsor kontena pelajar-pelajar Malaysia hantar kitab balik setiap tahun. Rupanya dia macam-macam dia buat. Yang rupanya dia ni bekas ex pelajar Madinah kuliah syariah dulu. Kemudian dia jadi successful businessman. Dia own the largest property dekat Madinah. Sampai orang kata Madinah ni separuh dia punya lah. Macam itulah istilah dia, Al-Muhaisin. Ada bangunan dia punya syarikat al-tanah tu dia besar. Tapi kalau jumpa dia, tengok dia memang kita tak akan bajet dia orang yang faqih, orang yang terror, bab muamalat, yang toke-toke besar ni. Memang ada satu syekh ni, dia mengajar ni, nampak macam selekeh-selekeh je. Sekali bila cakap ada kes, masa tu Elang masuk lambat dekat Universiti Madinah. Sekali dibawa datang beg, letak 2 juta atas tu. Nah, ambil macam tu. Lepas tu mak syekh ni macam tu je. Ada syekh tu ada own mall kat Madinah. Syekh, bila orang tanya syekh, apa kau punya nombor phone? Aku tak ada phone. Email? Aku tak ada email. Macam dia tak ada, tapi dia punya subhanallah, orang kata syekh, kau dah kaya raya, buat apa kau mengajar lagi kat sini? No.
tu dunia aku, yang ni akhirat aku mesti kena teruskan. Jadi subhanallah, kita boleh tengok kat sana suasana Ramadan tu jadi lebih dahsyat. Berebut-rebut orang nak bagi makan semua tempat, bukan dekat Masjid Nabawi tu je yang kita tengok tu. Dekat semua masjid yang ada dekat Madinah tu mesti dah dipenuhi orang-orang yang akan sponsor. Tak cukup kat masjid, sebahagian ada dekat tanah lapang, dibuat kat padang-padang. Ada yang akan datang, kau main duduk sini, seorang ni aku letak 2 orang je boleh duduk. Dalam tu dia letak makanan yang sedap, yang kambing, okay, 1 jug Vimto, tapi dia suruh makan 2 orang. Kita kata, mak, ini banyak ni, tak apa, tak habis, bungkus, bawa balik. Macam-macam, subhanallah, yang kalau kita tengok semua, ini satu feel Ramadan yang really truly kita boleh rasa pesta Ramadan tu, pesta orang nak buat amal dan kebaikan. Tapi bila kita balik Malaysia different kan. Orang bila kat Malaysia Ramadan ni, sepatutnya 10 malam akhir tu kita lebih bersungguh. 10 malam akhir tu yang kita tengok dah semakin longgar dah. 10 malam awal penuh Masya Allah, semua gagah, semangat. 10 malam akhir dia dah beli baju raya. Mula tengok pula Jalan Tunku Abdul Rahman penuh, mula tengok kat Shopee ni penuh. Pergi tarawih kat sini, pergi bazar dulu, pergi, nak dekat habis ni, pergi patah balik dah hilang. Kita lebih nak kejar raya. Orang Arab ni sat je. Hari raya tu mereka tidur. Malam tu dia orang dah jaga semua malam akhir Ramadan tu kan. Esok je dah habis solat raya tu, kadang dia bertidur. Kita masa Ramadan ni kita tidur, masa raya tu kita berpesta. Akhirnya bulan Ramadan bagi kita adalah pesta makanan, pesta juadah, pesta macam-macam semua. Tu tahun lepas saya merasakan Ramadan Malaysia tu amat bermakna sebenarnya. Tahun lepas ni kan, kita tak fikir dah nak baju raya, tak fikir dah nak pergi beli makan sana sini, nak beli air tebu ke apa ni, tak fikir dah nak pergi juadah ini nak makan apa, ni nak makan apa. Tak ada dah. Masa tu masa yang kita semua terperangkap dalam rumah. Sampai ada satu kelas, kami punya kelas satu online. Ramadan lepas tu dia boleh khatam lah, boleh ini, dia boleh 7 jam. 7 jam ada dia orang punya kelas tu daripada pagi sampai tengah hari. Dan orang yang hadir tu, dia punya jemaah tu bukan orang biasa-biasa, Tan Sri, Datuk Sri, bla bla yang ada, kita tahu orang-orang besar-besar ni. Tapi dia boleh setiap hari tu dah macam pelajar kolej lah. Kita macam spend all the time. Okay, kelas ni, lepas ni kelas ni, lepas ni Quran, lepas tu ni. Dia orang pun sebab tahun lepas dia pun tak boleh nak pergi mana kan. So tiba-tiba jadi wow. Sampai dia orang kata Masya Allah, Ramadan tahun lepas sampai sekarang dia orang masih sebut lagi Ramadan tahun lepas memang rasa bermakna sangat. Tak pernah rasa Ramadan macam lepas. Selalunya tak adalah beza sangat Ramadan ni, sikit-sikit je apa itu ini. Dan Nabi SAW ni different. Akhir 10 malam kata Aisyah, Nabi ikat seluar dia. Ikat seluar nak bagi tahu dia bersungguh lah, nak fokus untuk ibadah. Sebab tu disyariatkan iktikaf. Sebab bila iktikaf, kenapa iktikaf? Sebab kita nak masa tu lah nak jauh sikit daripada dunia, daripada family, daripada ni. Masa tu lah dah lalas ni terakhir rebut antara kita dengan Allah je. Nak mengaji Quran, nak zikir, nak doa, nak apa. Time tu antara kita dengan Allah. So iktikaf ni disyariatkan supaya kita jauh sikit. Jangan balik kat rumah, duduk masjid, tempat yang lapang untuk nak kita buat ibadah. Taklah jumpa dengan orang. Kan kita jumpa dengan orang, dia ajak kita buat benda lain, ajak begini, ajak ini. 10 malam akhir. Tu 10 malam akhir dekat sana biasanya tak ada sistem yang boleh pegang lah. 10 malam akhir sana, kalau ada jadual kelas tu dah tak ada orang lah. Kerja pun dah jadi lemau je time tu. 10 malam akhir ni dah jadi satu trend, orang pergi iktikaf, orang pergi buat lebih bersungguh. So ini antara Ramadan yang kita cubalah untuk tahun ni kita jadikan dia a bit special. Macam kata ulama, bila Nabi SAW lebihkan ibu 3 kali daripada ayah, so maksudnya make it some extra special sikit for ibu, untuk nak menunjukkan kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kata tak apa, kita sebelum ni pun selalu bersedekah, selalu mengaji Quran. Untuk Ramadan ni tambah sikit apa yang kita selalu buat, apa yang sebelum kita tak buat, make it more special daripada bulan-bulan yang lain. Dan insya-Allah
Kita doakan semoga Ramadan ini menjadi lebih bermakna dan kita dapat mengharungi madrasah Ramadan ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebulan ini kita tak boleh rebut, cubalah rebut 10 malam yang terakhir. Kalau 10 malam itu pun kita rasakan terlampau lama, carilah pada malam-malam ganjil. Kalaulah malam-malam ganjil itu pun kita rasa sangat banyak, carilah pada 27 Ramadan. Moga-moga insya-Allah kalau kita dapat malam Lailatul Qadar yang bersamaan fadilat di lebih daripada 83 tahun, usia kita pun mungkin tak akan mencecah selama itu. Moga insya-Allah, moga-moga ada kebaikan. Dan always doakan saya juga dan orang lain. Tapi sebelum itu, saya ada nak bagi hadiah sikit lah untuk jemaah kat sini. Yang pertama sekali adalah saya ada bawa 5 buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Inggeris. Ini untuk nak saya hadiahkan. Boleh soalan kita buka. Dan siapa yang boleh jawab soalan? Tak ada itu. Yang kalau ingat, buku ni lah asalnya kita buat kelas kat sini. Hasil daripada kuliah kita pasal Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya ditambah baik dan diedit menjadi sebuah buku. Jadi saya ada bawa untuk nak berikan hadiah kepada, walaupun kita adalah taklah banyak, tapi saya ada 7 buku lah hari ini untuk bawa untuk nak bagi. Macam mana nak bagi tu saya tak tahu. Definitely nanti dia ada yang tidak adil kat sini. Jadi kalau ada soalan, mungkin kita buka dulu soalan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya. Kalau tak ada soalan, lagi baik. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mala khadiratun halwa. Nabi bagi tahu harta ini adalah umpama hijauan yang manis. Maksudnya Nabi nak bagi tahu harta ini sangat atraktif dan sangat adiktif. Maksudnya kita akan sangat tertarik pada harta, dan bila kita dapat tu kita nak lagi dan lagi. So Nabi kata dia sangat hijau dan manis. Sebab manis ni kita selalu akan nak. Hijau ni satu pemandangan yang semua orang suka, tenang, mendamaikan. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang dia pelihara dirinya, maksudnya dia pelihara maruah dia, maka Allah akan menjaga dia. Dan sesiapa yang merasakan dirinya kaya, dirinya kecukupan, maka Allah akan mengayakan hati dia. Maksudnya Nabi nak kata dekat Hakim bin Hizam, you try to learn untuk nak merasakan kecukupan dalam kehidupan. Dan kamu kena ada satu kehormatan diri yang kamu kena jaga. Jangan senang-senang untuk nak apa-apa minta. Seolah macam Nabi kata, siapa yang jaga kehormatan dia, Allah akan jaga kehormatan dia. Siapa yang merasakan dirinya kaya, kecukupan. Sebab kaya yang sebenar, kata Nabi, adalah kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan berapa banyak harta yang kita pamerkan, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kaya jiwa. Maka Hakim bin Hizam itulah juga sahabat yang meriwayatkan hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Hakim bin Hizam selepas itu he never ask anybody. Sampailah pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berperang dengan Abu Bakar dan dia berhak untuk nak mendapatkan harta rampasan perang bahagian dia, tapi dia tak pergi ambil. Bukan dia boleh ambil, tapi dia tak nak ambil sebab dia rasa macam tak nak bergantung dah pada harta yang lain. Dan bila Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, Umar cari kenapa Hakim bin Hizam tak ambil bahagian harta rampasan perang dia, ini hak dia. Dia kata, aku tak mau ambil, aku dah berazam selepas tu lah. Sejak daripada dulu aku tak mau menggantungkan hati aku ini pada pemberian lain luar. Walaupun tak salah untuk diambil, tapi dia nak train diri dia supaya dia dia nak, kalau boleh dia nak memberi daripada dia menerima. Itu antara nasihat Nabi SAW yang cukup membekas dalam hidup dia. Jadi okey. Okey, silakan. Saya tak pasti, tapi kita dengar roh-roh semua ni akan gembira pada bulan Ramadan sebab dia dapat
turun ke kalau langit yang ke bawah tu, melihat semua video semua. Jadi betul-betul. Nombor dua, Okey. syaitan dibelenggu, diikat. Ya. Ini pun saya tak tahu. Okey. Macam mana dia diikat kalau Okey, satu soalan yang baik. Satu soalan yang pertama, benarkah ada roh-roh orang akan turun pada bulan Ramadan, jumpa keluarga dan tengok sebagainya? Yang ini tidak benar. Yang ini tak diriwayatkan dalam mana-mana hadis. Yang diriwayatkan tentang kegembiraan adalah hanya kegembiraan orang yang berpuasa. Nabi beritahu hanya dua kegembiraan. Satu kegembiraan, maksudnya Nabi kata lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Satu inda fitrihi, iaitu ketika dia berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbih. Yang kedua masa nanti kita dah mati, bila kita bertemu dengan Allah, maksudnya kita akan rasa gembira bila melihat pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua tentang apa saya ni selalu lupa. Oh, syaitan tu diikat. Yang ini ada hadis diriwayatkan dalam Musnad al-Imam Ahmad. Yang mana Nabi SAW kata, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuknya bulan Ramadan, pintu syurga itu akan terbuka, pintu neraka itu akan ditutup, dan syaitan-syaitan itu akan ditambat. Mungkin akan menimbulkan satu persoalan, macam mana syaitan itu ditambat? Dan bukankah syaitan yang menggoda manusia untuk nak buat amal jahat? Tapi saya tengok ramai je orang-orang jahat, orang-orang yang masih lagi ini pada bulan Ramadan. Okey, satu betul, maksudnya satu ialah bila Allah dah berfirman ataupun Nabi dah bagi tahu bahawa syaitan itu akan ditambat. Cuma menjadi sebab benda ni adalah benda-benda ghaib yang kita tak nampak. Cuma ada sebagian ulama kata yang ditambat itu daripada riwayat maradatis syayatin, iaitu syaitan yang kita kata yang memang jahat lah, yang otai lah. Kita kata syaitan yang marad, yang over ni, brutal, ataupun macam mana kita nak kata tu. Dan yang kedua adalah, walaupun syaitan itu telah ditambat, tetapi manusia ini dia ada satu lagi cabaran, iaitu hawa nafsu. Yang dalam juzuk 13 ayat yang pertama tu, kalau kita baca, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu disentiasa menyeru ke arah kejahatan. Dan begitu juga dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Azza wa Jalla ceritakan macam mana ketika proses ciptaan syurga dan neraka. Bila Allah ciptakan syurga, Allah ciptakan neraka, Allah panggil malaikat Jibril. Lalu Allah kata, wahai Jibril, cuba kau tengok syurga, kau tengok neraka, bagi tahu kepada aku apa kamu kata, apa pandangan kamu, what's your opinion wahai Jibril. Maka Jibril pergi tengok syurga. Kemudian Jibril kata, bila tengok keindahan syurga, aku rasa tak ada siapa pun yang mendengar tentang keindahan syurga ini, melainkan mereka mesti akan tertarik dan akan masuk syurga. Maksudnya dia akan buat amalan, memang akan masuk syurga. Apa pandangan tentang neraka? Neraka punya ngeri, aku tak merasakan ada sesiapa yang pernah dengar tentang neraka akan sanggup buat amalan yang akan menyebabkan dirinya terjebak dalam api neraka. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Bila Allah ciptakan nafsu, Allah suruh pergi tengok, dan Jibril pun kata, nafsu ni punya penangan, aku risau tak ramai yang akan terlepas masuk ke dalam syurga. Dan nafsu punya penangan, aku rasa ramai yang akan tertarik untuk masuk ke dalam api neraka. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, huffatil jannatu bil makarih. Syurga ini banyak dipagari oleh perkara-perkara yang kita tak suka buat. Sebab tu hari ni kalau saya tanya semua kat kita kat sini, sebut benda-benda yang Allah larang, semua best. Siapa tak suka enjoy buat ini kan? Kalau bagi lelaki, siapa tak suka dengan hidup, dengan berparti dengan perempuan, boleh tengok perempuan unlimited, tak jaga pandangan. Itu semua bagi lelaki syurga dunia. Apa kita nak ambil hak orang, kita nak curi, kita nak rompak, ini semua seronok. Memang best. Tak ada benda yang maksiat ni tak best. Memang best belaka. At least semua orang nak cuba buat kalau dapat peluang tu. Tapi orang Islam dia ada iman yang cuba jaga benda. Tapi bila nak kena buat ibadah, berat.
nak pergi ambil wuduk, nak solat, nak zakat, nak bersedekah, nak itu, nak ini. Benda yang kita rasa macam alamak berat. Sampai kalau kita tanya option, kalau Allah bagi pilihan, kalau tak solat pun tak salah, nak solat ke tak nak? Ramai daripada kita akan kata, kalau Allah dah bagi option, tak payah solat lah. Buat apa penat-penat nak solat kan? Sebab benda tu berat kita nak buat. Tapi Nabi SAW dia suka buat. Bila Aisyah, dia nampak Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki, dia kata, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang telah diampunkan oleh Allah, kamu tak ada silap pun, Allah sentiasa akan maafkan kamu, kenapa kamu nak solat macam ni? Nabi jawab, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maksudnya lagi banyak nikmat Allah bagi pada aku, lagi banyak aku nak bersyukur kepada Allah. Jadi nafsu itu adalah salah satu daripada penarik kita yang akan membuatkan kita punya jiwa ini cenderung nak buat benda-benda yang tak baik, selain daripada syaitan. Syaitan ni ada, kita tak nampak, tapi syaitan itu akan membisikkan, akan menggerakkan kita, akan memandu nafsu itu untuk nak dini. Sebab nafsu ini ada yang salah, ada yang tak salah. Sebab tu Nabi SAW pun bagi tahu, dulu ada orang bagi tahu pada kita. Saya ini masa saya cakap dengan ayah dulu. Ayah, zaman ayah saya dulu, tarikat yang tak makan daging dulu. Saya kata ke ayah, kenapa tak nak makan daging? Kita tak nak makan daging ni sebab nanti dia boleh membangkitkan nafsu kita. Saya kata, maksudnya nafsu ada yang salah, ada yang tak salah. Yang tak salah, Nabi kata kalau kita salurkan ke jalan yang halal. Dan tak salah kalau nak lepaskan nafsu itu pada isteri yang sah. Nabi kata itu pun akan dapat pahala sedekah. Jadi maksudnya, ini juga salah satu, maksudnya kalau syaitan itu ditambat, maka tidak bermakna manusia tidak akan jadi jahat, tetapi dia akan melemahkan sikit kita punya sam kecenderungan. Bila kita lapar, kita akan lembik sikit, kita tak ada tenaga sikit. Sometimes kita nak buat apa pun, nantilah, tak larat nantilah. Sebab tu Nabi bagi cadangan. Nabi kata bagi anak-anak muda yang tak mampu untuk nak menahan hawa nafsunya, Nabi nasihatkan dia berpuasa, fa innalahu wija, kerana dia adalah salah satu daripada bentuk penghalang. Tak semestinya berkesan, mungkin dia punya nafsu terlalu kuat, boleh jadi, tetapi dia boleh jadi satu pengurang ataupun nak kurangkan minimum dia. Bila kita rasa tak ada tenaga ni, kita tak berapalah semangat sangat nak berjoget sana sini kan, penat, nantilah. Tapi bila kita kenyang, bila kita rasa too energetic, ada powerful, bila kita rasa ada duit dan segalanya, kita rasa lagi mudah untuk nak kita buat macam-macam benda-benda yang Allah larang. Wallahu a'lam. Sila. Tentang dalam perkara Ustaz, masa kecil-kecil kat sekolah tu, Ustaz kata dalam perkara seketika yang pendek saja. Tapi saya juga dengan ceramah kata dalam perkara tu sebenarnya pada maghrib sampai ke subuh, malam dalam perkara tu. Nampak Ustaz tak? Yang satu, Lailatul Qadar, dia adalah satu malam yang Allah telah pilih. Maksudnya sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahawa lillahi lailah, Allah ini memiliki satu malam yang lebih baik daripada yang lain-lain kan. Maka lail, maksudnya Allah tak gunakan satu detik, satu masa, tetapi Allah gunakan perkataan malam. Jadi dia ada salah satu malam yang mana Allah telah peruntukkan, kita tak tahu, dan akan insya-Allah Allah jadikan itu sebagai malam Lailatul Qadar. Cuma kita jangan tergesa-gesa untuk nak tentukan sendiri. Mentang kita tengok semalam macam mendung, kita kata itulah Lailatul Qadar. Tiba-tiba kita tengok ada pokok jatuh, ini Lailatul Qadar. Tak. Itu semua hanya Allah sahaja yang tahu. Maksudnya mungkin mendung di tempat kita, panas di tempat orang lain. So itu semua tanda-tanda yang Nabi kata boleh jadi certain tanda, tapi tak semesti menandakan itu is penanda, sebab itu adalah rahsia Allah. Dan Allah rahsiakan supaya kita ini tercari-cari. Bila kita tak tahu, Allah nak ujilah. Kalau kita dah tahu, memang tak akan kita ibadah hari lain. Itu saja kita beribadah. Ya.
Ya, betul. Nabi sebenarnya kalau kita tengok apa yang Nabi cakap ataupun sahabat cakap, dia hanya menceritakan apa yang terjadi. Sebab Nabi bila dibagi tahu itu betul. Dan Nabi kata uritu fi, maksudnya aku telah diperlihatkan. So bila Nabi cakap, it means it's happened. Allah bagi kelebihan tu. Dan Nabi ceritakan apa yang berlaku. Maksudnya di antara dia cakap tanda-tanda yang dilihat, maksudnya berdasarkan, dan dia, itu dah memang hari dia. So dia katalah yang tak berapa terik, yang itu dan ini. Tapi itu Nabi sebagai Nabi yang memiliki mukjizat yang Allah turunkan padanya wahyu. Tapi boleh jadi di tempat Nabi itu mendung, di tempat lain tidak mendung. Cuma Nabi menceritakan apa yang berlaku pada keadaan Nabi SAW, dan Nabi confirmkan itu malam Lailatul Qadar, kecuali kita tak adalah that privilege. So kita tak, sama orang dia cuba nak ambil gambar, cuba nak comparekan matahari 27, matahari 25, matahari 20 ni. Is not apa yang itu semua hanyalah kita kata berangan-angan lah. Sebab Allah yang tahu. Dia buat gambar macam tu. Dia tengok kat Kampung Baru. Tapi orang yang duduk kat Kota Baru, dia tengok hari lain pula mendung. Dia buat itu semua bukan tanda. Sebab kita punya tugas bukan mencari tanda, bukan nak tentukan hari apa. Itu not our tugas. Tapi tugas kita adalah kita cuba, dan Allah akan ukur. Ini memang sahaja nak cari yang hari tu juga, ataupun dia dah cuba dah hari-hari yang lain. So apa preparation dia, itu sahaja yang penting, apa yang kita nak buat. Macam hari kiamat, bila sahabat Nabi tanya bila hari kiamat, kan dalam hadis Sahih Bukhari, seorang Badui datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat. Nabi cuma tanya, apa yang kamu dah persiapkan? Sebab itu yang penting. Bila tak bila itu bukan kita nak pergi cari, okey kita buat kiraan insya-Allah kiamat akan datang tahun depan. Tak. It is not our job. Our job is prepare and prepare. Macam tu juga pada bulan Ramadan. Bukan our job nak cari bila Lailatul Qadar, tetapi preparation yang kita buat kalau datang Ramadan, apa yang kita buat. Kalau boleh spend some time sikit tak apa. Allah. Ya. Waalaikumsalam. Sembahyang tarawih Ustaz, kita ikut imam Hafiz. Kalau kita cuba nak angkat dengan imam Hafiz sendiri, buka Quran atau pegang, kita dekat tangan kita pulangkan dari kita. Ada program apa? Boleh dibuat. Maksudnya kalau kita imam membaca, kita nak follow bacaan imam, dibenarkan untuk kita memegang mushaf tersebut sambil kita mengikuti bacaan tersebut. Tetapi pada makmum ia dimakruhkan disebabkan Al-Quran, Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Al-Quran, Allah kata perdengarkan. So maksudnya dalam konteks kita, kalau kita makmum, kita cuba menghayati dan dengar bacaan imam tu lebih aula, lebih utama daripada kita yang cuba mengikuti bacaan-bacaan itu satu persatu. Cuma pada imam tak ada masalah untuk dilakukan sebab dia perlu membaca atau menyuarakan bacaan itu. Bagi makmum lebih utama kalau dia boleh dengar, sebab dia mungkin boleh lost lah kalau kata dia baca tu, dia keluar daripada mafhum kita memperdengarkan bacaan bila dibacakan Al-Quran tu pada diri kita. Wallahu a'lam. So does that mean heaven is in the sky? Okay. Translation ni it depends lah, sebab sama ini maksudnya langit. Ia tak, sebab bila Allah kata samawat dalam Quran, mesti Allah akan gandingkan dengan wal ard. Mesti akan gandingkan dengan bumi lah atau tanah. Jadi kalau nak kata heaven, biasanya Allah akan kuda jannah ataupun jannat.
Nak translation tu kita kena tengok betul konteks dia ataupun tak betul. Adakah syurga itu berada di langit, sedangkan langit sendiri kita tak boleh faham lagi. Apa dalam bahasa Arab, apa yang dimaksudkan as-sama, iaitu langit, dia kata ma'alal ard, apa yang berada di atas daripada bumi. Maksudnya even sekarang ni kita dah berada di langit. Cuma langit pertama kan Allah semua sebut 7 langit. Kita pun tak faham 7 langit tu lagi. Bila 7 langit, yang kita nak tahu is satu langit pun kita tak tahu mana dia punya ujung dia. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Nabi bagi tahu jarak antara satu langit ke satu langit 500 tahun. 500 tahun tu kita masih tak faham. 500 tahun apa? Cahaya ke? 500 tahun perjalanan kuda ke? 500 apa? We don't know. Tapi Nabi sebut 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit dan langit, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari masa Isra' dan Mi'raj, Nabi dinaikkan daripada satu langit ke satu langit. Antara satu langit ada malaikat. Maksudnya kita cannot cross the langit yang kedua tu, melainkan setelah ketika itu penjaga itu membenarkan. Dan ada pula dalam hadis Bukhari tu pintu langit. Cuma kita tak tahu pintu langit macam mana pintu langit, kita tak dapat imagine lah. Tapi ada malaikat yang menjaga dan ada pintu langit itu. Kan Nabi minta izin jumpa dekat langit yang pertama Adam, jumpa langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, naik and so on. Dan betul. Dari syurga itu, kalau kata di langit, yes, di atas daripada bumi. Cuma how besar langit tu, iaitu di luar daripada apa yang ada di atas bumi ni, of course is too big, yang kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayangkan keadaannya pada masa sekarang. Ya. Bila dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit jumpa Allah Ta'ala. Adakah jumpa Allah Ta'ala itu berhadapan face to face dengan Allah Ta'ala? Nabi SAW dia tidak melihat Allah. Dia tak mampu, tak ada siapa daripada kita yang mampu melihat Allah. Sampaikan Nabi Musa yang Allah kata wa kallamallahu Musa taklima, yang dapat bercakap secara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara, itu pun bila mana dia kata dia nak tengok Allah, Allah kata tengok gunung tu. Bila dia tengok gunung tu, boom, dia pun pingsan. So Allah kata you cannot see me. Maka Nabi SAW bila dinaikkan dalam Sidratul Muntaha, dia bersama dengan Allah untuk diceritakan, tapi dia tidak diperlihatkan rupa Allah ketika itu. Macam malaikat Jibril, Nabi hanya pernah melihat malaikat Jibril dengan dua rupa asal 2 kali sahaja. Allah kata dalam Quran walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Pernah satu kali tu Nabi nampak di langit. Ada Nabi pernah lihatkan 2 kali sahaja rupa sebenar malaikat Jibril. Tapi Allah Azza wa Jal adalah kita akan melihatnya. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita hanya akan melihatnya di akhirat kelak jika diizinkan oleh Allah. Dan itulah yang dikatakan the highest nikmat bagi penduduk syurga nanti. Sifat tajalli itu Itu yang sebahagian masuk kepada akidah certain tarikat ataupun certain yang mereka dakwa dalam ilmu batiniyah ni lah. Batiniyah ni yang saya daripada tahun-tahun lepas ni lah, asalnya masa jumpa dengan Lepak ni semua, diorang ni percaya tentang ada satu tajalli, macam mana saya nak terjemah, macam satu penzahiran ataupun pemunculan image itu. Sebab antara satu akidah adalah wahdatul wujud, yang mereka mengatakan everything is Allah. Panjanglah kalau nak explain bab tu. Tapi mereka mengatakan ini Allah, ini Allah, Allah ini Allah, ini Allah, dalam diri saya Allah. Sampailah nanti kita akan tengok ada certain version of that particular ajaran yang mereka ini tak bersolat lagi. Dan saya baru bertemu dengan beberapa orang tak bersolat. Sebab apa? Dia kata dalam diri kita ada Allah. Sebab apa? Kita ini adalah macam reincarnation ataupun penjelmaan daripada Allah. Dan itu nanti akan melibatkan banyak lagi aspek sudut-sudut akidah yang kritikal, yang ada sampai kata nak kata Nabi Muhammad tu bukan Muhammad yang tu. Ya Allah, saya panjanglah kalau nak berdebat pasal ni. Cuma
Allah laisa kamithlihi syai'. Tak ada siapa-siapa yang bersamaan dengan Allah. Dan Allah itu agung sebagaimana yang telah disifatkan diri dia, dan kita tak boleh samakan any makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kak ada nak tanya tadi? Okay, last. Saya pun sat lagi ada 5.30 kan ada kat sana balik. Memang perkara lain adalah surga dan neraka ni perkara lain kita tak tahu di mana. Tapi kalau kita Ustaz bantu see dalam akhirat dunia ni sebenarnya akan musnah dan akan dinasihkan. Mungkin Ustaz boleh assume from that where is actually heaven. When? Di mana? Di mana? Di mana apa dia? Surga. Syurga. Ustaz kata tadi heaven is actually surga kan? Okey. Yang telah tanya, right? Okey. So kalau kita ikut dalam perkara gaib, surga dan neraka adalah perkara gaib. Kita tak tahu di mana. Kan tapi kalau Ustaz use the explanation of di akhir zaman nanti, dunia pun bukan dunia yang kita ada sekarang. So from that on, baru ada surga dan neraka in the new world, kan? Okey. So that could be the place where Ustaz can explain dengan kita atau open the explanation that surga of heaven not only where it says to be di langit-langit. InsyaAllah in detail tentang syurga tu saya akan ceritakan kalau kita dah bertemu di syurga nanti, insyaAllah. Ya, apa yang saya tahu adalah apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan juga apa yang Nabi SAW sabdakan. Dan itu satu alam yang pasti kita akan ke sana. Sama ada kita percaya ataupun tidak, dan is so many thing yang kita tak boleh nak faham dengan hukum ataupun ilmu sains yang kita ada for now. Macam kita sekarang kita tak tahu macam mana Nabi boleh pergi secara fizikal dan roh pergi ke langit yang ke-7 tanpa ada apa-apa bantuan alat oksigen. Kita pula naik sikit di atas gunung Everest, kita dah akan sesak nafas sebab tak ada oksigen. Sebagaimana macam mana Allah menyalahi hukum biasa manusia. Kita ni kalau ikut sains kita mesti kena ada persenyawaan untuk nak dilahirkan ataupun dibentuk satu embrio manusia itu. Tetapi Allah menciptakan Nabi Isa di rahim Maryam tanpa satu perhubungan yang menyalahi kita kata ilmu sains yang kita ada. Jadi Allah khabarkan kepada kita banyak perkara yang mana kita tidak faham juga banyak perkara. Sebab tu dalam banyak perkara ghaib Allah kata qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah pengetahuan tentangnya adalah di sisi Tuhanku. So yang itu sahaja kita beriman. Ruh pun kita tak mampu nak explain. Yas'alunaka 'anir ruh. Kalau manusia tanya kamu tentang ruh, kita pun tak tahu. Allah kata cakaplah itu juga hanya Allah yang tahu. Dan hari ini kita pun tak tahu roh kita berada di mana, bagaimana ia terpisah, bagaimana ianya masuk ke dalam tubuh janin kita, dan bila kita tidur macam mana roh itu bergerak, dan sifat roh tu kita cannot explain. Dengan secanggih-canggih alat yang kita ada sekarang ni kita tak boleh nak explain sebab Allah tidak khabarkan kita begitu. Jadi this is something yang Allah tinggalkan rahsia pada kita sebab Allah tahu manusia bila dia tak tahu dan bila dia terkejut, maka Allah ciptakan manusia ni dia ada satu brain chemical yang dinamakan sebagai dopamin. This is very effective untuk nak benda-benda yang datang dalam keadaan shocking. So Allah simpan, Allah kata pasal syurga supaya syurga itu menjadi satu absolute ataupun the highest reward yang akan merimbiskan kita punya brain chemical untuk kita lebih semangat untuk nak kita beramal, insya-Allah. Doakan kita semua masuk ke syurga Allah. Jazakumullahu khairal jaza. Saya serahkan kepada ketua kelas untuk nak bagi-bagilah pada siapa-siapa yang nak ini. Terima kasih kepada semua warga PMP kerana menjadi asbab buku ini dilahirkan. Walaupun buku ini dah lahir, ada version bahasa Melayu dia, tapi saya risau orang sini semua orang teater bercakap bahasa Inggeris, so saya bawa yang English punya, yang punya edition. Jazakumullahu khair.